Baik, terima kasih rakan penyampai di studio Selamat Pagi Malaysia, dan berada di sini sebenarnya di kawasan sawah padi di kawasan Sungai Limau Yan. Kami bawa eksklusif untuk anda cerita pagi dari Kedah mengenai dengan suasana pengumpulan jerami padi. Dan untuk makluman anda, jerami padi yang terdapat di sini adalah melibatkan kawasan Yan dan juga kawasan di Kedah ini, iaitu kawasan Mada, dan ianya telah ditanam padi ini pada musim kedua tahun lalu. Dan bersama saya untuk menceritakan mengenai proses pengumpulan jerami padi ini ialah Timbalan Pengurus Besar Pertanian Mada, Encik Kamaluddin Dahuli. Jadi selamat pagi Encik Kamaluddin. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Ya. Jadi terpaksalah pagi-pagi ni kita berpanas. Jadi kita nak tahu apa yang dilakukan ketika ini pada musim ini. Okey, pada musim ni sekarang ni adalah musim penuaian padi di dalam kawasan Mada. Seperti yang kita sedia maklum, kawasan Mada adalah kawasan pengeluar padi utama yang berkeluasan seluas 100,685 hektar. Jadi sekarang adalah musim penuaian untuk musim 2 2020, dan selain daripada penuaian, ada aktiviti juga yang melibatkan program pengumpulan jerami. Jadi kalau di dalam kawasan Mada ni kita mempunyai keluasan 100,685 hektar, dan jumlah jerami yang dihasilkan semusim adalah lebih kurang dalam 600,000 tan. Seperti yang tuan-tuan lihat di belakang ni, so kita ada 20 keseluruhan mesin pengumpul jerami ini, dan kita ada sebanyak 10 buah pusat pengumpulan jerami. Dan pada masa kini, secara puratanya kita mengeluarkan selebih kurang dalam sekitar 4 tan. Ya. Jadi saya pun kali pertama melihat mesin ni mengeluarkan gulungan padi. Jadi proses ni mengambil masa berapa lama untuk satu mesin dan satu kawasan? Berapa gulungan yang dapat dihasilkan? Okey, untuk satu kawasan ataupun untuk menghasilkan satu bale mesin ataupun satu bale ataupun satu gulung jerami itu, dia mengambil masa yang saya rasa sekitar dalam 15 minit untuk dihasilkan satu golongan jerami tersebut. Dan dari segi bilangan jerami yang dihasilkan untuk satu hektar adalah sebanyak 6 bil satu hektar lah. Maknanya dengan keluasan 3.5 relung ataupun bersamaan satu hektar, kita boleh mengeluarkan sebanyak 6 golongan jerami ataupun 6 bil jerami. Ya. Jadi daripada beras sehingga ke jerami menjadi sumber makanan kepada kita manusia dan juga kepada haiwan ruminant. Jadi apa perancangan masa depan Mada untuk meningkatkan hasil pertanian, ataupun ada prospek yang pelaburan yang terbaru daripada pihak luar untuk bekerjasama dengan Mada? Ya. Pertama sekali tentang permintaan. Kita dapati permintaan jerami ini sangat-sangatlah tinggi. Kata orang Kedah ni, dia kata tak ada nak gulung. Orang dah minta dah permintaan untuk jerami-jerami ini. Dan pengeluaran kita sebanyak secara puratanya lebih dari 4,000 tan semusim itu memang mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan, terutamanya daripada penternak-penternak lembu. Dan untuk pada masa depan, kita bercadang ataupun dalam tempoh rancangan Malaysia yang ke-12, kerajaan juga telah meluluskan peruntukan untuk kita meneruskan program ini untuk nak memastikan projek ini lestari ataupun sustain. Jadi kita bercadang untuk mengeluarkan lebih kurang 9,000 tan jerami padi lagi daripada projek kita, dan kita akan cuba libatkan lebih kurang 16 orang usahawan lagi dalam program kita ni. Jadi melalui program ni kita juga secara tak langsungnya kita akan membantu peladang-peladang kita untuk menambahkan pendapatan bukan saja daripada hasilan tuai padi, tapi juga daripada produk sampingan yang berasaskan jerami ini. Ya. Baik, terima kasih Cik Kamaluddin. Dan dengan berlatar belakangkan indah pemandangan daripada Gunung Jerai, dan berada walaupun panas terik di sini melihat keindahan sawah padi di Kedah. Jadi untuk anda hendak datang ke Kedah ataupun hendak melihat lebih dekat, kita boleh saksikan bagaimana proses jerami padi ini dilakukan, dan ianya adalah untuk menjaga alam sekitar kita, di mana jerami padi ini telah dikita semula. Jadi setakat itu laporan
saya dari Kedah kembali kepada rakan yang pai di studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan.